Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rahmani selaku pengurusi majlis. Tidak lupa juga kesyukuran saya kepada Al-Fadhil Tuan Pengurusi Masjid Haji Muhammad Saleh dengan lembaga pentadbir masjidnya. Kemudian saya mengucapkan juga Alhamdulillah mengalu-alukan kehadiran tetamu hormat kita Dr. Ahmad Magad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada beliau, mengurniakan kepada kita semua umur yang usia yang panjang insyaallah serta kesihatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah. Kerana sebenarnya tidak ada apa-apa harapan kita pada pagi ini melainkan untuk mendapat rahmat, pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu saja harapan kita. Tidak ada yang datang ke sini para jemaah rahimakumullah dengan harapan agar beliau ini mendapat ribuan duit dolar ke dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa pangkat yang dia dapat. Yang dia ada itu hanya satu saja, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menggerakkan hati kita untuk keluar daripada rumah para jemaah di pagi tadi untuk hadir ke masjid, mendengar ceramah Maulidun Nabi, membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita mungkinnya bertugas, sepanjang seminggu bertugas. Maka hari Ahad pagi sebenarnya bagus kalau nak qada tidur kan, masya-Allah, boleh bangun sampai waktu zuhur pun tak ada orang yang akan marah, betul tak betul? Wallahu alam, semalam ada game bola ke tidak, saya dah lama tak tengok bola. Pentingnya macam gitulah. Tapi kenapa kita keluar daripada rumah, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dengar tazkirah, ceramah, baca selawat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan cinta yang sekarang ini ada dekat dalam hati kita. Cinta kepada rumah Allah, cinta kepada majlis-majlis ilmu ini, kita kena terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita istiqamah insya-Allah. Istiqamah para jemaah hingga ke akhir hayat. Hingga ke akhir hayat. Istiqamah ini satu benda yang biasa kita dengarkan, betul tak? Istiqamah maknanya to do something consistently. Buat satu perkara tu secara konsisten. Itu satu perkara yang biasa, mungkin dah sering kita dengar. Mungkin khutbah-khutbah, ceramah pun dah sering kita dengar. Tapi para jemaah tahu tak, istiqamah ini, tahap penghayatan Nabi SAW akan istiqamah ini mengakibatkan sehingga Nabi ini keluar ubannya. Jadi pernah ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk dengan Nabi, lalu dia buat joke dengan Nabi. Dia katakan, ya Rasul, aku nampak engkau ini telah beruban. Laqad syibta ya Rasul, engkau ini telah beruban. Maka Nabi SAW bersabda, benar wahai Abu Bakar, yang menyebabkan aku itu beruban adalah surah Hud. Surah Hud. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasul, apa ada kat dalam surah Hud sehingga menyebabkan engkau baca surah itu lalu keluarnya uban. Uban maknanya apa? Mungkin takut, mungkin risau, sehingga rambut Nabi sebahagiannya. Nabi ini ubannya tidak banyak para jemaah. Sahabat yang meriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi, ada yang kata Nabi ini sekitar 14 ubannya. Di rambutnya sebelah tepi, janggutnya pun ada sedikit 14. Ada 20, luar biasa para sahabat sanggup kira para jemaah. Orang rumah kita pun tak kuasa nak kira, masya-Allah. Lagi kalau uban dah banyak kan, suka hati abang lah, abang nak kira-kira lah. Tapi para sahabat kira uban Nabi SAW. Jadi Nabi ni ada 14, ada satu lagi riwayat ada dalam surah Hud. Maka Nabi berkata, ada satu ayat Quran firman Allah, fastaqim kama umirta. Maka beristiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah engkau diperintahkan. Subhanallah.
Nabi baca ayat itu lalu duduk risau fikir, sebahagian daripada rambut dan janggut keluar ubat. Luar biasa tak luar biasa? Itu tahap penghayatan Nabi SAW akan Al-Quran. Luar biasa itu para jemaah. Ini Sayyidina Rasulnya cinta terhadap Al-Quran. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kadang-kadang Al-Quran ini di sisi kita lah, Masya Allah, kita ni yang lemah ni, kadang-kadang Al-Quran ini menjadi show, jadi tontonan. Sedangkan Al-Quran itu merupakan tuntutan agama kan. Quran itu perintah agama. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang wajib, semuanya kena dituruti dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran sekarang ini di sisi kita menjadi satu show. Anak muda kalau nak masuk meminang ke, buat majlis tunang ke, bernikah ke, Al-Quran kan ada kan dekat dulang tu. Al-Quran yang dia pilih pun tak main lah. Al-Quran hijau ni mesti kena yang gold ke silver cantik, Masya Allah, diletak dekat atas dulang yang terhias. Lalu setelah majlis, Al-Quran itu apa dibuat? Al-Quran itu diletaknya dekat rak-rak, tak baca. Sebahagian orang pula baca Al-Qurannya hanya bila ada kematian saja, baru ada Yasin. Bila Ramadan datang, setahun sekali baca Al-Quran. Al-Quran itu diletak dekat rak-rak, sampai berdebu para jemaah, berdebu. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, tayamum tu jadi sah. Tayamum dengan debu tu jadi sah. Jadi macam kata tajuk lagu tu, dia suci dalam debu. Al-Quran tu dia suci tapi dia dalam debu. Dan orang tidak baca. Dia menjadi tuntutan agama tapi sekarang ni menjadi tontonan dan itu tidak seharusnya. Jadi insya-Allah kita tanam tekad dekat hati ini untuk kita cinta benda yang Nabi SAW cinta. Kerana para jemaah rahimakumullah, di antara tanda orang yang mencintai Nabi SAW itu ada 7 benda. 7 perkara. Jadi ibu-ibu yang ada handphone ni semua, harap keluar, bapak-bapak yang ada handphone keluar, catat ni 7 benda ni. Kerana ini merupakan hasil daripada kajian seorang ulama Syria. Saya tu belajar dekat Syria sebelum perang. Nama dia Syekh Nuruddin Itar. Dia menulis kitab Hubbun Nabi Minal Iman. Cinta kepada Nabi itu sebahagian daripada iman. Ada orang cakap, Ustaz, there's no such thing as cinta kepada Nabi. Tak ada. Yang kita cintakan Nabi, kita ikut sunnahnya, itu salah. Kerana cintakan Nabi itu sebahagian di antara iman. Ada hadis Nabi SAW yang sedemikian rupa. Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, ya Rasul, engkau lebih aku cintai ya Rasul daripada semua perkara melainkan diri aku. Maknanya apa? Dia cinta diri dia lebih sedikit. Nabi berkata, belum begitu ya Umar, belum sempurna iman kamu sehingga kamu menyintai aku melebihi cinta kamu kepada ayah kamu, kepada ibu, kepada anak, isteri, kepada harta kamu, termasuklah melebihi cinta kamu kepada diri kamu. Maka Umar berkata, ya Rasul, sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada semua perkara. Maka Nabi bersabda apa? Al-ana ya Umar. Sekarang ya Umar, telah sempurna iman kamu. Jadi cinta kepada Nabi itu sebahagian di antara iman. Syekh Nuruddin Itar berkata, ada 7 tanda orang yang cintakan Nabi. Tadi poin pertama saya dah sebut. Orang yang cintakan Nabi, dia cintakan Al-Quran. Kerana Nabi paling suka itu apa para jemaah? Yang Nabi paling suka, paling cinta itu Al-Quran. Subhanallah, ini luar biasa. Orang mukmin mengaku cintakan Nabi, dia cintakan Al-Quran. Kerana itu yang Nabi SAW suka. Yang kedua, orang yang cintakan Nabi SAW berusaha untuk menyontohi sunnah Nabi SAW. Ini Nabi suka ni, ini Nabi buat, ini sunnah Nabi. Maka dia berusaha untuk mengikutinya. The logic pemikirannya sama para jemaah. Sama macam kita, seorang anak muda, dia cintakan sebagai contoh, sekarang dah tak tengok lagi drama, semua tengok Korea, opah sana, opah sini kan. Maka dia tengok, dia nak tahu ini pelakon Korea ni dia makan apa? Makan wallahu alam, makan benda-benda yang pelik bin ajaib pun dia sebat juga dia makan. Kerana dia suka kan pemain, dia suka kan pelakon itu. Saya dulu belajar dekat Mesir, hari malam tu ada World Cup match. Maka ada seorang pemain bola sepak para jemaah, dia cukur rambutnya semua botak, yang ada hanya jambul saja. Masya-Allah, tak handsome. Buruk betul, buruk. Besok saya nak pergi kuliah, saya nampak dah ramai dah budak Mesir pun macam itu juga. Nak naik bas tu kan nampak semua jambul saja, rambut semua botak. Orang yang menyintai seseorang berusaha untuk mengikutinya. Itu the logic is the same. Tak lama lagi Ramadan para jemaah.
Kita kalau pergi dekat bazar, ada sebahagian produk dihubung kaitkan dengan wallahu alam, kan? Baju Aaron Aziz ke wallahu alam. Ada kuih namanya kuih bantal Saloma. Saloma tak pernah pakai bantal tu. Kenapa dihubung kaitkan nama artis dengan produk para jemaah? Kerana peniaga ni pandai. Dia tahu masyarakat ada suka, boleh ada suka dengan artis tersebut, dengan tokoh tersebut, maka dihubung kaitkan, masya-Allah, dengan sesuatu produk dengan nama orang. Maka begitu juga seorang mukmin yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suka? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara? Apa gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan para jemaah, para sahabat, hatta dia punya selera. Ini selera ni tak boleh ubah, betul tak betul? Susah nak ubah kan? Ada orang suka durian, ada tak suka durian. Kita tak boleh paksa. Ada orang makan belacan, ada orang tak boleh makan belacan. Ada orang suka budu, masya-Allah. Saya tengok budu je nak pingsan, tak boleh makan. Selera ni tak boleh nak paksa. Tapi ada sahabat, selera dia ubah ikut selera Nabi SAW. Kerana itu Nabi suka. Ada seorang sahabat dia pernah makan satu dulang dengan Nabi. Makanan tu ada pelbagai lah, ada daging, ada sayur. Sayurnya diantaranya sayur buah labu, pumpkin. Maka sahabat ni kata, aku nampak Nabi pilih mana pumpkinnya, mana buah labu tu, lalu Nabi ambil, Nabi makan. Maknanya apa? Nabi suka kan buah tu. Sahabat tu berkata, insya-Allah aku hingga ke akhir hayat aku, buah labu ini merupakan makanan kegemaran aku. Masya-Allah. Dia punya selera para jemaah, dia ubah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Orang yang cintakan Nabi yang pertama tadi, cintakan benda yang Nabi suka, iaitu Al-Quran. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Yang ketiga, banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang ketiganya para. Itu baca hadis Nabi. Saya dulu belajar dekat Syria, sewaktu musim Maulid para jemaah, musim Maulid, kita akan lihat dekat masjid sana khatam Sahih Bukhari, masjid sini khatam Sahih Muslim, masjid sana khatam Syama'il Muhammadiyah. Semuanya sibuk dengan membaca hadis Nabi. Karena ia bukan hanya sekadar hadis, tapi dia qala Rasul, Nabi yang sabdakan. Orang yang cintakan Nabi nak tahu apa sabda Nabi untuk kita, apa nasihat Nabi untuk kita. Itu yang ketiga, banyak membaca hadis Nabi SAW. Maka ikutlah kelas-kelas pengajian tentang hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang cintakan Nabi SAW banyak akan membaca sirah Nabi SAW, menghayati syama'il dia, menghayati perjalanan kehidupan Nabi SAW. Setiap perincian, bagaimana Nabi ketika Nabi lahir, bagaimana Nabi sebelum Islam, bagaimana Nabi ketika menyampaikan keislaman, apa cabarannya, setiap perincian dalam kehidupan Nabi SAW. Itu bukti orang yang cintakan Nabi SAW. Kemudian para jemaah rahimakumullah, yang kelima adalah dengan banyak menyebut tentangnya. Orang yang cintakan Nabi SAW akan banyak menyebut tentang Nabi SAW. Saya dulu belajar dekat Azhar juga. Saya ingat sewaktu ada satu pengajian tu saya tak begitu suka lah, kerana dia tentang Arabic literature. Dia tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada yang senang, ada yang suka. Kalau dah sampai ke tahap universiti, kena baca syair-syair Arab. Saya tadi alhamdulillah tuan pengurusi masjid membaca pantun. Saya ni yang pantun memang fail lah, tak boleh pantun. Orang kalau minta saya jadi wakil pun tak ada pantun. Saya tak pantun, memang tak boleh pantun. Tapi syair pun saya tak minat, tapi terpaksa kena hafal syair. Kerana dah memang itu tajuk kuliah. Antara syair yang kena hafal adalah syair tentang Majnun Laila. Tentang Majnun Laila, kalau istilah Inggeris macam Romeo and Juliet. Apalah kita orang pecinta pun nak kena hafal. Dah terpaksa, maka hafal-hafal sajalah. Setiap line, setiap bait syair, setiap baris syair Majnun Laila itu ada nama Laila. Marartu ala jidari Laila uqabilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyari syarafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Terus law kanat Laila fil Iraq. Setiap Laila sampai malam lah Laila. Jadi di antara perbahasan ulama yang mengkaji tentang syair itu berkata apa? Kerana apabila seseorang itu cinta akan seorang individu, maka bila dia menyebut namanya ni akan rasa kemanisan. Subhanallah.
Orang mukmin yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Bila dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terkesan dekat dalam hati, timbul rasa rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima para jemaah. Orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah untuk merindukan saat dan detik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang paling basic juga. Mengaku cintakan Nabi tapi tidak pernah indah untuk bertemu dengan Nabi. Ini masalah ni. Ada seorang sahabat namanya Bilal bin Abi Rabah. Kan namanya sampai sekarang kan, kalau kita cakap mana muazzin kat Singapura, Malaysia, Indonesia, biasa kita cakap mana Bilal. Itu Bilal, nama sahabat. Bilal bin Abi Rabah, muazzinnya Nabi. Sayyidina Bilal sewaktu tengah nazak sakit ni para jemaah, nak meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dekat Damaskus, dekat Syria. Maka anak gadisnya menangis. Dia katakan, alangkah musibahnya, alangkah buruknya kan tengok ayahnya tengah sakit. Maka Sayyidina Bilal berkata, tidak ada lagi musibah untuk ayahmu. Esok ayah bertemu dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jadi orang mukmin ini yang merindukan Nabi SAW, dia merindukan saat dan detik bertemu dengan Nabi SAW. Bagaimana para jemaah saat esok kita berdiri dekat depan Nabi SAW dan Nabi bersabda, ana faratukum ma'alal haud. Aku ini menanti kamu di tepi telaga Kautsar. Bayangkan telaga Kautsar, begitu besar. Kita dekat Singapura ni kalau tengok dekat langit tak nampak apa-apa. Betul para jemaah. Waktu malam nampak apa? Banyak sangat pollution. Saya pernah pergi dekat Sulawesi waktu tu, Masya Allah, tidak ada elektrik, yang ada generator para jemaah dekat pulau tu. Tengok dekat atas, subhanallah, nampak dia punya bintang-bintang. Bintang begitu tersebar luas, cantik. Maka Nabi bersabda, itu gayung untuk cawan-cawan dekat telaga Kautsar adalah seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit, jumlahnya begitu besar sangat. Nabi kata Nabi menanti umat Nabi dekat tepi telaga Kautsar untuk memberi kepada umat Nabi seteguk daripada air telaga Kautsar, yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali, la yazma'u ba'daha abada, tidak akan haus sampai bila-bilanya. Bagaimana hal keadaan kita saat esok kita berdiri dekat depan Nabi SAW? Adakah Nabi akan redha tersenyum melihat kepada kita, Masya Allah, engkau umatku, Masya Allah, ini dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti perintah agama, Masya Allah, ni umatku ni. Sering buat baik dengan jiran tetangga, buat baik dengan ibu, ayah, Masya Allah, menghubungi silaturahim. Ataupun na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan kita daripada kalangan sebahagian individu yang mana esok datang dekat depan Nabi bahkan ditarik ke tepi oleh para malaikat. Kenapa? Kerana walaupun mengaku umat Nabi, tapi kehidupan dia tidak pernah menuruti panduan Nabi SAW. Jadi itu poin yang keenam. Orang yang cintakan Nabi, tanda dia apa? Tanda dia adalah rindukan saat dan detik bertemu dengan Nabi. Yang ketujuh ini yang paling kuat. Tapi kadang-kadang yang tujuh ni orang anggap macam enteng, simple, no big deal. Tapi yang tujuh ni yang paling kuat. Orang yang rindukan Nabi SAW, orang yang mengaku cintakan Nabi, para jemaah, memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Itu maknanya selawat. Allahumma salli itu selawat, wasallim dan salam ke atas Nabi SAW. Kenapa saya cakap ni yang paling kuat para jemaah? Kerana kalau kita lafaz satu selawat, siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa tahu? Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala yang jawab. Allah yang jawab. Nabi berkata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, one time para jemaah, Allah balas selawatnya 10 kali. Allah yang jawab. Allah para jemaah, doakan kesejahteraan, minta kebaikan untuk itu. Kemudian salam, Allahumma salli wa sallim. Salam, kita sampaikan salam, siapa yang jawab para jemaah? Yang jawab itu Nabi SAW. Dalam hadis Nabi bersabda, ma min ahad yusallim alaihi, tidak ada orang yang menyampaikan salam ke atas aku. Ada dua riwayat.
Yang pertama, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh aku ke jasad aku li arudda alaih, supaya aku dapat menjawab salamnya. Nabi yang jawab salam kita. Riwayat yang kedua, malaikat yang datang menghantarkan laporan siapa yang selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah saya katakan selawat dan salam ini para jemaah merupakan perkara yang paling kuat, kerana ia menguatkan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan Nabi dengan kita itu dah cukup kuat dah cukup kuat. Tapi hubungan kita dengan Nabi itu yang kadang-kala tidak kuat. Perumpamaan dia macam kita ada handphone para jemaah. Handphone kita kalau kita beli $20 saja tak guna. Walaupun signal bagus, kadang-kadang handphone tak boleh dapat juga kan. Kita call kawan kita, dia ni macam dekat dalam gua saja. Bukan pasal signal yang tak bagus, tapi handphone tu yang haprak. Itu kadang. Jadi hubungan Nabi dengan kita dah cukup bagus, tapi hubungan kita dengan Nabi SAW, itu yang kadang-kadang cinta tidak berbalas cinta. Itu yang kita kena usahakan, 7 perkara ini para jemaah. Maka orang mukmin melalui menyambut Maulidun Nabi SAW, menghayati tentang Maulidun Nabi SAW, dia mengenang diri Nabi SAW. Dia berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai contoh teladan para jemaah rahmatullah dalam kehidupan dia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan terbaik. Contoh teladan terbaik. Ini yang kadang-kala sebahagian anak-anak muda kena tahu. Contoh teladan kita bukan artis, bukan tokoh, bukan si fulan, bukan si fulan. Orang lain semuanya ada aib. Hatta diri saya sendiri pun. Tidak ada yang maksum melainkan Nabi SAW. Maka jadikan diri Nabi sebagai contoh teladan para jemaah rahimahullah. Saya tak tahu macam mana nak berbual ni tentang contoh teladan Nabi. Kerana begitu banyak sangat kita nak menghayati tentang rahmat Nabi SAW. Sedangkan Ustaz kata ni 45 minit. Ni kalau saya teruskan, setiap contoh teladan kita kupas, ini jadinya sampai ke kuliah maghrib para jemaah. Tak habis-habis. Habis air tebu tu, air batunya pun cair. Saya ringkaskan para jemaah. Saya ringkaskan 5 poin yang pertama. Kita lihat bagaimana contoh teladan rahmat Nabi kepada orang yang lawan ataupun kawan. Masya Allah. Lawan ataupun Ustaz, kalau kawan tu kita fahamlah kan. Ini no big deal lah. Orang berbudi kita berbahasa orang Melayu cakap. Kita waktu Ramadan, jiran kita bagi kita kuih para jemaah. Dia letak dalam waktu nak dekat buka tu kan. Nanti dia hantar ketuk pintu rumah. Ini ada kuih ni. Masya Allah. Walaupun tapawainya besar, tapi kuih putri saladnya 2 potong saja. Faham-faham je lah. Dia suruh top up. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang buat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu no big deal. Benda yang biasa. Tapi yang benda yang luar biasa yang Sayyidina Rasul buat itu apa para jemaah? Hatta dengan musuhnya sekali. Subhanallah. Hatta dengan musuh boleh begitu buat para jemaah. Nak menyentuhi 100% ni susah sangat. Subhanallah. Ini saya tak boleh maaf dia. Saya tak suka dia. 7 keturunan dia pun saya tak suka. Dah macam sumpah masuri kan. Sebab orang macam gitu. Tapi bukan Nabi. Nabi hatta dengan musuh sekali pun para jemaah. Ada isteri Abu Lahab pernah satu ketika, dia kan sering letak duri dekat depan rumah Nabi SAW. Satu ketika Nabi mendapati tidak ada duri ke depan Nabi. Maka Nabi menziarahi rumahnya, ternyata wanita itu sedang sakit. Subhanallah. Buat baik dengan musuh sekalipun para jemaah rahimahullah. Ini satu akhlak yang luar biasa. Itu rahmat Nabi terhadap musuh, terhadap lawan, terhadap kawan. Itu luar biasa. Rahmat Nabi SAW dengan umat para jemaah, dengan umat. Ini yang kadang-kala kita kena ingat betul-betul. Kerana Nabi ini amat menyintai kita, each and every single one of us. Semua insan, semua yang bergelar umat Nabi, semua yang mengucap 2 kalimah syahadah, semuanya Nabi suka, semuanya Nabi cinta. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Aisyah satu ketika minta kepada Nabi doa, ya Rasul, kau doakanlah untuk aku. Maka Nabi doakan untuk Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. 4 benda. Ya Allah, engkau ampunkanlah ya Allah bagi Aisyah dosa yang dia buat, yang terdahulu, yang akan datang, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia zahirkan. Masya Allah. Aisyah ketawa, gembira. Sampai terbaring, happy sangat. Siapa tak gembira dapat doa macam itu? Maka Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu gembira dapat doa aku. Maka Aisyah kata, siapa tak gembira ya Rasul? Masya Allah, doa begitu indah.
Maka Aisyah berkata, innaha, sesungguhnya ia merupakan doa aku untuk umat aku di penghujung setiap solat. Setiap solat Nabi doakan untuk umat. Ini waktu Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, Nabi berkata, kalau aku hidup baik untuk kamu, kalau aku wafat pun baik untuk kamu. Kerana apa amalan kamu yang baik, kita buat amal kebaikan para jemaah, hadis Nabi, kita buat pahala kan. Nabi kata, hamidullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat akan, dalam pentafsiran ulama, malaikat perlihatkan kepada Nabi, ini umat kamu ada buat ini, ada buat amal kebajikan ni, ada menghadiri majlis masya-Allah ilmu dan sebagainya. Maka Nabi kata, kalau aku nampak kamu punya amalan itu ada kebaikan, hamidullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku nampak amalan kamu ada keburukan, istaghfartullah, aku beristighfar kepada Allah. Nabi istighfar untuk kita para jemaah. Kita yang buat amalan soleh, kita yang dapat pahala, kita yang masuk syurga, yang gembira itu siapa? Nabi SAW. Umat yang buat dosa, umat buat maksiat, umat masuk neraka, yang beristighfar kepada Allah, yang risau kepada Allah itu siapa? Nabi SAW. Jadi kita kena ingat para jemaah tentang kasih sayang Nabi terhadap setiap individu, setiap umat Nabi SAW. Kenapa perkara ini penting untuk saya kata? Kerana ini saya nak akhiri dengan poin ini. Kerana kadang-kala sebahagian orang, alhamdulillah lah, kita ini Allah pilih memakmurkan masjid. Kita ini baik, alhamdulillah. Kita menyambut maulid, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, menghidupkan amalan agama. Tapi para jemaah, jangan sekali-kali kita menjadikan perkara itu, kebaikan zahir ini, kita pakai tudung, kita salat, jangan sekali-kali kita menjadikan perkara ini, kebaikan yang terzahir ini, sebagai satu-satunya ukur tara, sebagai satu-satunya standard kita mengukur semua orang. Oh, kalau orang ni tak pakai tudung ni tak baik. Oh, anak muda ni badannya bergambar, tattoo, rambutnya warna kuning, ini tak baik orang ni. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kerana yang menghukum itu siapa? Yang menghukum itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ini saya cakap ni ada dalil para jemaah. Kita dengar ni baik-baik hadis ni. Ada seorang sahabat namanya An-Nu'aiman ibn Amr. Kita kalau lihat kat dalam kitab Al-Isabah, dia menceritakan tentang semua sahabat, ada cerita perincian. Ada kalau tentang Nu'aiman ibn Amr. Nu'aiman ni dia ada dia satu perangai baik dia ni suka buat joke. Dia suka buat joke dengan Nabi, buat bergurau dengan Nabi, sering buat Nabi tersenyum ketawa. Sampai ada orang kasih dia gelaran Al-Himar. Himar ni apa para jemaah? Donkey, keldai. Kerana dia kalau cakap saja orang, ada orang macam itu kan. Dia buat lawak, dia buka saja mulut, satu bilik boleh ketawa. Ni Nu'aiman punya perangai. Baguslah dia. Dia sahabat senior, ikut peperangan Badar, tapi dia ada satu keburukan. Apa dia para jemaah? Dia ni sering kena tangkap minum arak. Jadi kadang-kala setiap kali kena tangkap dijatuhkan hukuman. Mungkin kena sebat ke, kena kurung ke. Maka esok kena tangkap lagi, lusa kena tangkap lagi. Sampai sahabat yang menjatuhkan hukuman pun jadi penat. Subhanallah, penat. Maka dimakinya Nu'aiman, dicelanya Nu'aiman. Apa kamu buat ni, tak habis kena tangkap. Dimaki hamun sebakul kawan tu. Maka Nabi bersabda, la tasubbuhu. Jangan kamu menghina dia. Maka demi Allah, aku mengetahui bahawa beliau ini menyintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini orang yang buat dosa berajam. Orang yang buat dosa ni, Nabi kata dia cinta Allah dan Rasul. Jadi kadang-kadang kita nampak orang dekat depan, kita nampak macam kurang elok pemakaiannya. Kita nampak macam dia ni tak ikut sunnah mungkin. Dia ni pakaiannya mungkin solat, tak solat. Badannya macam ini, kenapa bergambar? Masya Allah, mungkin dia buat itu, mungkin dia buat dosa ini. Bukan tugas kita untuk menghukum. Kerana apa yang dia lalui, kita tidak tahu, wallahu alam. Dia entah 24 jam dia struggle, dia ada apa, dia ni bergelumang dengan, kalau boleh dia nak jadi baik tapi tak boleh. Tapi kita cuba untuk berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tapi tidak dapat. Tapi entah orang ini cinta kerana Allah dan Rasul, maka orang yang menyambut Maulidun Nabi, yang mengaku cintakan Nabi SAW, dalam hatinya para jemaah mesti kena ada rasa cinta dan rahmat terhadap umat Nabi SAW. Itu sekurang-kurangnya.
tatkala kita nak merendahkan orang, tatkala kita nak menghina orang, tahu bahawa orang ini Nabi cinta, Nabi sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman. Kenapa penting para jemaah? Kenapa penting untuk kita hayati kisah ini? Untuk kita hayati akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Untuk kita berusaha ahli keluarga kita semuanya baik insya-Allah ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting? Kenapa penting? Kerana hal keadaan keluarga esok Allah Subhanahu wa taala ceritakan hanya salah satu di antara dua. Tak ada yang ketiganya. Kita mengikuti Nabi, mencontohi sunnah Nabi, menyambut maulidun Nabi, mengenang Nabi, banyak berselawat dekat atas Nabi. Semuanya tujuannya agar apa? Agar kehidupan kita terpandu, betul? Kehidupan ahli keluarga kita terpandu, bukan untuk menghukum orang lain, tapi untuk diri kita, Ustaz, untuk diri saya biar saya menjadi lebih baik. Tapi kenapa itu penting? Supaya ahli keluarga kita esok di akhirat semuanya bahagia insya-Allah. Kita perhatikan firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, hari akhirat, seorang abang lari daripada adiknya. Wa ummihi wa abi. Seseorang itu lari daripada ibu dan ayahnya. Bayangkan, seorang anak sudah bertahun menjadi jenazah dekat kubur. Ratusan tahun mungkin ya. Dah lama tak nampak wajah mak, wajah ayah, Masya Allah. Pasti rindu. Tapi esok bertemu di akhirat, bahkan Allah kata lari. Wa sahibatihi wa banih. Dia lari daripada isteri dan anak. Nampak wajah isteri lari, Masya Allah. Nampak wajah anak lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap individu sibuk akan keadaannya masing-masing, subhanallah. Si isteri takut suami menuntut, ni aku tidak rapat dengan mak aku kerana isteri lah ya Allah. Kerana isteri mengapi-ngapikan, ataupun si suami menuntut, ya Allah ini isteri buat macam ini, ataupun si anak menuntut, ya Allah saya tidak pernah salat kerana ayah ibu macam ini, ataupun si adik menuntut si maka hal keadaan keluarga, sebahagian keluarga macam gitu. Walaupun di dunia semuanya happy go lucky para jemaah, tapi esok di akhirat, Masya Allah, porak-poranda. Kita tak nak keluarga kita menjadi sedemikian rupa kan? Tidak. Allah ceritakan tentang keluarga yang kedua dalam Al-Quran. Firman Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Mereka yang beriman dan keturunan mereka turut sama beriman, Allah kata. Ni insya-Allah, ni cerita kita. Orang yang beriman, keturunan pun baik-baik, semuanya turut sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka esok di syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. First day masuk dekat syurga, nampak wajah mak, nampak wajah ayah. Gembira tak gembira para jemaah? Wajah anak, wajah isteri. Wajah kalau orang Melaka ada pak ndak, mak ndak, pak hitam, semua dah macam hari raya dah, first day dekat syurga Allah Subhanahu wa taala. Family reunion. Itu yang kita ingini para jemaah, itu yang kita harapkan. Sebab itu pagi, petang, siang, malam kita ini menghadiri majlis-majlis, menghadiri kelas taklim. Tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki diri kita, untuk supaya kita ini menjadi insan yang lebih baik, ahli keluarga kita menjadi insan yang lebih baik. Kalau ada ahli keluarga kita yang jauh daripada Allah pada saat dan ketika ini para jemaah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa. Kerana hatta Nabi SAW juga para jemaah, beliau tidak pernah berputus asa. Ada ahli keluarganya yang dekat kepada Allah, ada juga yang jauh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Rasul tetap berusaha dengan penuh kasih sayang. Kerana yang memberi hidayah itu siapa? Allah, bukan kita. Yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin. Insyaallah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga dengan perkongsian ini akan bagaimana kita mampu dan penting perlu untuk kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian ini. Ia dapat memberikan kemanfaatan untuk kita insya-Allah. Saya sarankan kepada para jemaah dengan kita menyambut maulid-maulid ini para jemaah, kita cuba meningkatkan lagi amalan kita. Kita cintakan perkara yang Nabi cinta. Kita cuba para jemaah, siapa yang belum lagi menghadiri kelas-kelas taklim sebagai contoh, jadikan ini sebagai permulaan
untuk kita ikut kelas-kelas, sama ada membaca Al-Quran, membaca pentafsiran Al-Quran, kelas-kelas hadis, kelas sirah Nabi SAW, semuanya dalam rangka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan selawat-selawat yang kita baca di awal majlis tadi para jemaah sebagai insyaAllah peluang ataupun sebagai satu sebab untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW. Semua selawat-selawat dan salam kita didengar oleh Allah, didengar oleh Nabi SAW. Semoga ia memperkuatkan lagi hubungan kita dengan Nabi SAW. Sekiranya ada dekat majlis ini insan yang berdosa, orang yang masih jauh daripada Allah, dengan keberkatan selawat kita ke atas Nabi itu, Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah para jemaah muslimin muslimat rahimahumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akhiri dengan membaca, insyaAllah kita akhiri majlis kita dengan membaca sedikit doa. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan saat dan detik ini para jemaah rahmatullah sebagai saat dan detik istijabnya ataupun mustajabnya doa, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر وأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Boleh bawa mobil. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada ceramah